Hak kebebasan bersuara. Apa itu hak kebebasan bersuara? Definisi hak kebebasan bersuara ialah kebebasan untuk bersuara itu sendiri, perlindungan hak minoriti, had dan limit dalam bersuara. Hak bersuara ini juga merupakan hak asasi manusia yang universal. Hak kebebasan bersuara melindungi individu untuk menyatakan fikiran, pendapat dan idea secara bebas tanpa rasa takut dihukum atau diugut. Perlindungan hak bersuara. Hak kebebasan bersuara melibatkan melindungi hak minoriti untuk menyuarakan pendapat mereka. Ini penting untuk menggalakkan keterangkuman, pengiktirafan dan keadilan untuk semua kumpulan dalam masyarakat. Had dan limit dalam bersuara. Walaupun hak kebebasan bersuara adalah penting, hak yang munasabah mungkin dikenakan seperti dalam kes penghinaan, keselamatan negara atau perlindungan terhadap diskriminasi atau kebencian. Hak asasi manusia ini adalah hak asasi yang universal. Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia yang sejagat dalam instrumen antarabangsa yang menekankan kepentingan hak ini dalam mengekalkan demokrasi dan penglibatan sivik. Terdapat beberapa ciri-ciri hak kebebasan bersuara. Yang pertama ialah setiap warga negara bebas untuk menyuarakan pendapat. Yang kedua, semua individu bebas untuk memberikan pendapat tanpa mengira jantina dan kaum. Yang ketiga pula ialah hak kebebasan bersuara adalah penting untuk memelihara keamanan dan keharmonian negara kita. Dan yang terakhir pula ialah masyarakat haruslah menyuarakan pendapat dan pandangan yang wajar. Kebebasan bersuara di media sosial. Media bermaksud medium utama dalam menyampaikan maklumat dan menjayakan sesebuah agenda. Media sosial tidak boleh disalahguna untuk kepentingan tertentu sehingga mencetuskan isu berkaitan perkauman dan agama serta memecah belahkan perpaduan dan hubungan kaum di negara ini. Kebaikan. Pertama, pendapat yang disuarakan melalui media sosial mendapat sambutan daripada para pengguna media sosial. Yang kedua, rakyat dapat mengemukakan pandangan masing-masing dengan lebih mudah dan menjimatkan masa. Yang ketiga, pelbagai maklumat dapat diperoleh daripada suara rakyat yang berbilang kaum. Keburukan, maklumat palsu akan tersebar dengan lebih meluas dan cepat di seluruh dunia. Yang kedua, hinaan dan kutukan akan dilontarkan kepada individu-individu yang tidak bersalah tanpa disoal siasat terlebih dahulu. Yang ketiga, menimbulkan rusuhan dan kemarahan rakyat berlainan bangsa dan agama. Cabaran yang pertama, setiap orang dapat mengeluarkan pandangan dan tanggapan yang menggunakan kemarahan. Kedua, penghinaan terhadap perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang ketiga, penyebaran berita palsu yang berleluasan. Yang keempat, penyebaran fitnah dilakukan melalui pengubahan gambar yang diambil tanpa kebenaran pemilik asal. Yang kelima, penyebaran cerita yang dianggap gurauan tetapi ianya lebih mengaitkan, menjatuhkan maruah dan menimbulkan konflik antara satu sama lain. Saluran yang betul untuk rakyat bersuara. Nombor 1 slogan, nombor 2 tulisan, nombor 3 lakonan. Contohnya melalui surat, laporan kepada wakil rakyat, menghantar surat kepada ruang media, membuat laporan polis, mendapatkan permit kebenaran untuk berhimpun. Kesan jika kebebasan bersuara disalahguna. Nombor 1, gangguan pertumbuhan ekonomi. Kesannya terlalu bebas dalam bersuara turut dapat menggugat percambahan ekonomi negara kita. Nombor 2, menggugat keamanan. Demonstrasi jalanan mengganggu aktiviti kehidupan seharian dan apabila ia berlaku, rakyat biasa yang akan sengsara. Nombor 3, ketakutan. Kekilafan individu yang mementingkan diri tanpa mempersoalkan sensitiviti perkauman menjadi punca keretakan perpaduan. Isu hak kebebasan bersuara. Penyalahgunaan hak kebebasan bersuara akan menyumbang kepada beberapa masalah dalam negara. Ini terbukti kerana pernah terjadi rusuhan kaum pada 13 Mei 1969.